Zaman kini banyak cerita tentang makanan sunnah, tetapi ada yang dhaif palsu. Ni saya jawablah ni. Tuan-tuan, semua ni meniaga semua ni. Bisnes semua ni. Saya kata pakaian sama juga. Saya kata Nabi pakai apa? Apa pakaian yang sunnah? Memakai apa yang sesuai dengan iklim tertentu dan keadaan tertentu. Nabi pakai baju besi. Bila Nabi pakai? Ketika perang. Kenapa dia orang tak berjalan pakai baju besi? Jangan pula nanti ada orang pakai baju besi. Sunnah dia kata. Ikut keadaan lah, kan? Saya bukan nak berbalah, tapi kadang-kadang tak menasabah. Sekarang ni macam saya tahu that is not the essence of prophetic teaching. Bukan itu tujuan intipati kepada ajaran Nabi SAW. Nabi tak datang untuk kempen kambing. Ada orang kata mana makan kambing, sunnah. Tentu Nabi makan kambing kerana masyarakat Arab makan kambing. Abu Jahal makan kambing. Tapi yang sunnah ialah makan dengan kadar keperluan. Ada orang darah tinggi ke apa, kalau lah saya tak tahulah, kena tanya doktor lah. Kalau tak sesuai dia tak boleh makan. Jadi makan ini melainkan apa yang Nabi sebut, seperti rutab ataupun tamar, dia buka puasa dia makan. Nabi kata ni'mat ta'am sarid, sebaik-baik ta'am ialah sarid. Sarid ialah daging yang ada kuah tu, yang Arab makan dengan roti, dan kita mungkin tak makan benda tu. Nabi bercakap dalam konteks orang Arab ketika itu. Nabi tak datang untuk kempen daging lembu ke, daging unta ke. Nabi kempen kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Ada orang kempen Nabi minum susu unta. Dia kata Nabi tak pernah sakit. Nabi pernah sakit. Nabi pernah sakit kepala, sebab tu Nabi berbekam. Macam orang duk kempen tolong bekam, sunnah. Nabi bukan pergi bekam tak tahuan halal macam tu. Apabila dia sakit baru dia bekam. Maksud apabila sakit cari ubat. Kau tidak membangun Islamic civilization, peradaban Islam yang bangun di Andalus semua bukan kerana bangun tak benda ni semua. Ia bangun di atas kita telah menghasilkan berbagai perubatan. Bimaristan adalah merupakan hospital-hospital yang dihasilkan di Baghdad dan di Andalus, yang telah jauh mendahului apa yang ada di Eropah ketika itu. Satu perpustakaan di Andalus bukunya menyamai keseluruhan perpustakaan di Eropah, di dalam berbagai bidang. Bukan kempen makan kismis ya. Nabi tak kempen benda tu, cuma Nabi lakukan kerana itu yang ada di sekitaran. Sekarang ni orang kempen slipper pula buat atas kepala, sebab Nabi pakai slipper. Dia kata siapa tak suka slipper ni tak sayang Nabi. Kenapa tak bubuh gambar unta atas kepala? Nabi pun naik unta. Ataupun ambil gambar kambing, kerana Nabi juga makan kambing. Saya bukan nak lawan benda tu, tapi itu tidak akan membangunkan umat. Dengan awak ada slipper atas kepala, tapi kopiah ni bukan awak yang buat, Cina yang punya, dia tidak memberi apa-apa makna pada awak. Ini kita tak salah fokus. Dan orang yang semua ini ada toke di belakangnya. Kita campur kurma, apa lagi? Kismis, habbatu sauda, air zam-zam, air ludah ustaz. Apa lagi kita campur? Kita kata makanan Nabi SAW. Hatta Nabi tak pernah campur macam tu. Nabi kata habbatu sauda syifa min kulli da. Habbatu sauda syifa. Nabi pun tak kata asy-syifa, maksudnya the ultimate ubat untuk semua. Nabi tak kata. Syifa bermaksud dia boleh menjadi ubat lah untuk penyakit. Itu pun Ibn Hajar nukil dalam Fathul Bari, dan juga Ibn Qayyim dalam At-Tib Nabawi. Dia kata kena nak ikut iklim juga. Nabi tak pernah tentukan dos banyak mana. Letak habatus sauda satu cawan ni minum tengok, panas kepala. Sebab itu maka saya tak apalah, memang saya tahu
ramai ustaz-ustaz nak kaya sekarang ni, tapi jangan tipulah kan. Kismis jampi. Tapi sekarang dulu saya pernah cerita kismis jampi. Ada saya kenal, malah nak sebut lah, sahabat jual kismis jampi. Dia kata, macam mana ente nak jampi kismis ni? Satu kontainer ente nak jampi macam mana? Kalau air, mungkin cair, ente tiup di sini kira campur lah semua kan. Ente nak tiup macam mana? Ente kata, kismis ini telah dijampi oleh gambar dia sekalian. Nah, sekian-sekian. Ente jampi macam mana? Dia kata kadang-kadang nak suruh anak buah anak jampi. Dah, ente kata ente jampi. Tapi ente nak jampi macam mana? Kalau ente tiup atas, bawah tak kena. Dia kata, Syekh, entah ni tu susah ente nak mendetailkan semua benda ni. Tak, kerana apa yang ada. Kenapa ente tak jual kismis saja? Sekarang ni lagi hebat. Ni, peralatan tangkap mantu ni. Gadget. Tapi kita jangan lupa, saya bukan nak kacau bisnes orang. Tapi benda ni sebelum ada di dalam dia orang buat, di dalam Kristian dah ada. Dalam Kristian dah ada. Kalau tuan-tuan pergi, saya pernah pergi ke Jepun. Jepun ni antara negara tak beragama. Tak tahu, satu orang tu tak tahu dia lahir agama apa, dia mati agama apa. Dia ikut lahir agama apa, mati dia pilih mana yang murah. Pasal semua kena cah belakang. Dalam saya pergi kuil dia, shrine dia yang cantik tu, pergi masa saya jadi tetamu Japan Foundation beberapa tahun lepas. Tak lemak lah tentang tengok, saya pergi tengok dia apa cara dia semayang semua kan. Saya tengok okey, elok, disiplin, semua duduk elok, tertib. Tapi last tu macam ada unsur kita juga. Last dia kempen ada minyak wangi dia ni, kalau dibeli yang di dalam kuil dia ni ada kelebihan sekian untuk balik rumah. Bukan ustaz lah, padri dia tu lah, bukan padri apa, Tok Sami, Tok Cha dia tu yang tu. Jadi otak bisnes ni ada dalam banyak manusia. Sebab itu Quran fokus kepada ahlul kitab supaya jangan makan harta benda orang secara batin. Kerana agama sering boleh dieksploit untuk ditipu orang supaya dapatkan duit. Zaman Dr. Qaradawi ni, saya sebut dah kuliah lepas, Dr. Qaradawi sebut, bukan saya, kata kat dia Wahbi, saya tak. Dr. Qaradawi dia kata dalam buku dia Al-Bid'ah Fid Din, di antara satu bid'ah dia kata yang muncul aku tengok zaman ni, orang yang buka klinik untuk tangkap hantu ni untuk jampi-jampi ni, yang mana dulu dia berlaku secara irtijal. Orang sakit mari Nabi baca, dan Nabi bukan semua dalam keadaan tu. Sebab itu ada nama Al-Haris bin Qaladah. Al-Haris bin Qaladah ialah pakar perubatan Arab yang mana Nabi SAW benarkan sahabat untuk pergi berubat dengan dia. Dia tak masuk Islam. Ibn Hajar sebut nama dia dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Dia pakar perubatan Arab. Maksudnya Nabi pakai servis ni. Balik kepada yang pakar lah. Sekarang bila ada orang senak perut pun hantu. Pasal dalam pemikiran bomoh dia tak ada. Dia yang tahu hantu raya, tak hantu raya, pelesit. Tak pelesit, saka. Kan? Apa orang sakit kena kanser pun hantu. Tu saya kata kadang-kadang hantu heran. Macam mana aku terbabit pula? Aku tak ada kes pun mungkin. Tapi bagi sebuah universiti untuk keluar benda ni, tempat akademik, sangat tidak wajar. Universiti tempat research, tempat bercakap benda. Untuk nak membangun, orang tak cakap pasal jin alam dia. Ada surah jin, tapi ni semua jin, kena sakit perut jin, muntah jin, orang aksiden jin, kedai tak laku jin. Saya buka kedai, restoran tak laku sebab ada orang buat. Semua pikiran kita superstitious, semua masuk dalam kepala dan kita tak boleh bergerak. Dan saya rasa pemangkin benda ni, selain daripada Raja Bomo tu yang dah diistihar apa, pemangkin benda ni sebahagiannya golongan agama. Tangkap hantu. Kita pun sakit hantu. Tuan-tuan pergilah, saya bukan nafikan sihir ada,
Tapi tuan-tuan pergilah, orang yang selalu cakap pasal hantu, tuan-tuan pergilah tahun depan ke rumah dia, mesti cerita hantu lain pula. Betul. Dia kata ni sakit ni, ada saka. Habis saka tu, besok mai pula, tahun depan kita jumpa dia, ada orang sebelah hantar setan. Esok kita pergi pula, anak dia, itu saja pikiran dia. Tuan-tuan pergilah, kenalilah orang yang suka macam ni, itu kerana syaitan telah menguasai dia. Syaitan telah kuasai dia. Tapi kalau orang yang tak ambil kisah sangat benda ni, dia tak jadi benda macam tu.